minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar tuan-puan saudara-saudari yang ada mendengar rakaman ini, ya? Dan saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Mudah-mudahan anda mendengar daripada rakaman yang sah, yang halal, ditanggung halal, tidak haram seperti kita rompak atau awak curi kaset ataupun CD ni, ya. Jadi mudah-mudahanlah, ya, usaha anda mendengar rakaman ini niatnya untuk memperbaiki diri dalam usaha untuk berkomunikasi dengan anak-anak dengan lebih cemerlang, ya, lebih berkesan, lebih berhikmah. Itu dia. Jadi dalam rakaman ini kita akan bincangkan 13 betul insyaAllah bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak dengan secemerlang mungkin untuk melahirkan generasi pengganti yang hebat, yang cemerlang, ya, yang lebih hebat daripada mak bapak yang ada sekarang. Jadi tuan-puan saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, yang saya muliakan, sebenarnya sebelum kita bercakap tentang bagaimana nak berkomunikasi dengan anak-anak, kita kena ada gambaran bagaimana nak mengenal pribadi anak-anak kita ini. Sebab kita perlu membezakan setiap anak-anak yang kita ada. Kok ada 2 orang anak, 3, 4, 5, 17, 28, ya? Berapa ramai pun anak yang kita ada, setiap anak adalah berbeza. Setiap anak adalah unik. Saya dapati bahawa kembar pun tak serupa, ini kan pula anak yang tak berkembar walaupun mak bapaknya sering berkembar, ya. Ini dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, sebab yang paling penting ialah setiap anak dilahirkan cemerlang. Setiap anak dilahirkan umat fitrah, dan umat fitrah itu amat cemerlang. Fikir positif. Fikir positif. Fikir positif mengenai anak-anak kita. Baik. Jadi anak kita mungkin berbeza sebab namanya pun beza-beza. Nama ini akan membawa kesan pada personality. Jadi kena berkomunikasi dengan berbeza. Ada anak lahir waktu malam, ada waktu bulan gerhana, ada waktu subuh. Takkanlah Allah menjadikan sesuatu tanpa sebab. Mesti ada sebab. Dan mungkin kesan sampingan kepada peristiwa ini, anak-anak kita berlainan perangai. Jadi berkomunikasi kena berbeza. Dua dah, ya. Kadang-kadang anak kita lahir awal bulan, ada yang akhir bulan, tak kisahlah, ya, bulan Masih ke, bulan Hijriah ke, ya, bulan apa namakan Islam, tak kisah. Yang penting tarikh lahir anak kadang membawa kesan-kesan kepada perbezaan peribadi. Ini semua Allah punya kuasa, tetapi asbab-asbab kecil yang akan mempengaruhi anak-anak ini, yang kadang mak bapak tak perasan. Itu dia. Kadang ialah, jangan pula sekarang pula anak perempuan dengan anak lelaki takkan sama perangai. Anak perempuan lain perangai, anak lelaki lain perangai. Jadi mak bapak, jadi kita kena peka ni, kena peka. Lagi ada orang anak pusar satu, pusar rambut lah, pusar rambut. Biasanya anak pusar rambut ni satu, ya. Tapi ada juga anak yang pusar rambut 2, 3, 4. Maksimum yang pernah saya jumpa ialah 4 pusar rambut. Dan budak ni, ya Rabb ya Karim, pandainya, kreatifnya, bukan nakal, bukan jahat. Nampak? Kan dah disebut tadi, setiap anak dilahirkan cemerlang. Mak bapak kena fikir positif. Fikir positif mengenai anak-anak. Itu dia. Dan ialah, ya, saya dah sebut tadi juga, anak sulung takkan sama dengan anak nombor 2. Anak nombor 2 takkan sama dengan anak nombor 3, nombor 4, nombor 7, anak bongsu, anak tunggal, ya. Ada pula anak bulu betung. Ini takkan sama perangai. Jadi urutan dalam keluarga juga mungkin akan mempengaruhi perangai anak. Jadi kaedah berkomunikasi berbeza. Now, rupanya ikut kajian-kajian setengah doktor-doktor, pakar-pakar sakit puan ataupun gynecologist ni, didapati bahawa ibu, ya, yang mengandung mempunyai emosi yang berbeza-beza, dan emosi ibu yang mengandung akan mempengaruhi sedikit sebanyak pribadi dan emosi anak-anak yang dalam kandungan. Macam takkanlah sama emosi ibu masa mengandung anak pertama, anak ke-7, anak ke-8 dan seterusnya. Tentu berbeza-beza. Dan ini insya-Allah, ya, tak dapat tidak akan mempengaruhi pribadi anak dan akan mempengaruhi kaedah kita berkomunikasi dengan anak ini dan bagaimana mereka menerima ataupun mentafsirkan mesej ataupun maklumat yang kita sampaikan kepada mereka. Ya.
Dan of course lah, setakat mana mak bapak berdoa, setakat mana mak bapak baca Quran, setakat mana mak bapak menjaga syariat agama semasa anak ini dikandung. Semua ini ada kesan pada peribadi anak dan sepatutnya membawa kesan kepada kaedah kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Yang penting, mak bapak wajar, harus dan wajib fikir positif. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah yang saya muliakan, yang masih setia mendengar rakaman ini, jangan dengar kejap lari ke dapur, dengar kejap nak masuk beli air. Ini kan susah nak dapat ilmu macam ini. Dengar dengan konsentrasi, dengan khusyuk. Mudah-mudahan tak dapat banyak, dapat sikit, tak dapat sikit, dapat banyak. Baik. Jadi kita sekarang berbincang pula tentang 13 putua berkomunikasi dengan anak untuk melahirkan satu generasi yang cemerlang, yang hebat, yang akan dapat mengingatkan kita di zaman yang mendatang. Okey. Walaupun komunikasi ini penting, tetapi tindak tanduk mak bapak lebih penting. Seperti kata seorang ulama, janganlah risau kalau anak-anak tak dengar cakap kita, tapi risaulah anak-anak sentiasa melihat, memerhati, menganalisis tindak tanduk yang ibu bapa lakukan. Jadi dalam berlatar belakangkan hakikat ini, walaupun kita ni berkomunikasi, kita ni bercakap, kita ni menyampaikan dengan cara yang paling hikmah, tetapi segala-galanya tidak dapat diatasi kalau tindak tanduk kita, model yang kita pamerkan, tidak ngam, tidak serasi, tidak selaras dengan kata-kata yang kita pantulkan dari lidah atau mulut kita. Baik. Jadi, petua pertama untuk berkomunikasi dengan anak ialah, yang pertamanya, jangan perkecilkan kebolehan anak anda. Ingat, anak anda adalah insan yang hebat, yang cemerlang. Insan fitrah ini amat hebat. Allah mencipta manusia dengan penuh kehebatan, kesempurnaan, tetapi cara kita mengasuh mereka, khususnya secara berkomunikasi, itu kadang boleh menyebabkan mereka terbantut, bukan terbangun, ataupun terdorong pembangunan mereka. Kita patut bantu, bukan bantutkan kehebatan anak. So yang pertama, jangan memperkecilkan kebolehan anak. Jangan memperkecil-kecilkan kebolehan anak. Dan saya terkenang satu daripada wasiat-wasiat iman yang disarankan oleh ulama-ulama muktabar. Apa kata ulama-ulama kita? Salah satu wasiat yang patut kita jalankan dalam anak ialah didik anak mengenai tanggungjawab sekat mana kemampuan mereka. Sebabnya kita kena realize, kita kena sedar bahawa anak kita ada kebolehan masing-masing mengikut tahapnya. Anak umur setahun tahu apa nak buat mengikut kebolehannya, tahapnya. Anak 2 tahun ada banyak benda yang dia buat. Anak umur 3 tahun ada banyak perkara yang dia boleh lakukan. Tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita menganggap anak 3 tahun macam anak setahun. Anak kita pintar. Jadi mak bapak kenapa? Kena fikir positif. Kena fikir positif. Anak 2 tahun sudah pandai buat pilihan. So bila anak ini mandi, dia nak pilih pakaian, suruh anak ini pilih sendiri. Nampak tu? Bila anak ada masalah kecil-kecilan, macam mana bah nak masukkan ni bah? Ni macam nak pakai zip ni bah? Macam mana bah nak ikat tali kasut? Anak 2 tahun, 3 tahun, kita ajar perlahan-lahan tentang warna, tentang membuat benda-benda kecil, mengikat tali kasut. Jadi didik anak sejak kecil, sejak umur 2-3 tahun, berlatih membuat keputusan, membuat pilihan. Didik anak-anak kemahiran-kemahiran hidup. Cuba tengok anak umur 6 bulan. Apabila dia mendengar atau menonton iklan kat TV, apa jadi? Masa iklan zup, menangis ke, merangkak ke apa ke, dia stop. Habis saja iklan terus menangis balik, jalan balik ataupun merusuh balik. Mana budak kecil ikut perangai mak ajahnya, merusuh waktu 6 bulan. Nampak? Ini bukti bahawa anak ni pun dapat membezakan antara iklan dengan bukan iklan. Budak kecil suka tengok iklan sebab pantas, seronok, menawan, laju. Cerita biasa slow, boring. Nampak? Budak punya pintar, dia suka benda yang laju. Sebab pada dia benda yang slow itu tidak mencabar. Nampak tu anak kita hebat? Ini contoh-contoh kecil. Bagaimana jangan kita pula memperkecilkan kehebatan anak-anak kita. Ingat, positif bila kita memikirkan tentang anak-anak kita. Nombor 2,
Jangan sebut perkataan negatif. Kan saya dah kata fikir positif, fikir positif, fikir positif. Tetapi ramai mak bapak lama, mak bapak baru, mak bapak semula, mak bapak second hand, mak bapak tiri, mak bapak angkat. Yang terkadang dia tahu kita kena fikir positif dalam diri anak, dalam berkomunikasi. Tetapi perkataan yang keluar dari lidah mereka adalah perkataan-perkataan negatif. Kau ni kenapa malas sangat? Kau ni kenapa bodoh sangat? Kau ni kenapa sewel sangat? Kau ni betul-betul biul. Alamak, bahlulnya kau ni. Gobloknya, lecehnya, slownya, malasnya, degilnya, jahatnya. Alah, pinggannya, cawannya, mangkuknya. Itu macam-macam lah. Macam-macam lah tu dah. Mulalah tu. Saya sebenarnya sebut-sebut ni sebagai contoh-contoh. Sebab apa yang mak bapak sebut merupakan satu doa yang sangat makbul, yang sangat mustajab. Apatah lagi kalau mak bapak niatkan waktu sebut tu. Engkau ni betul-betul bodoh lah. Dalam kepala mak bapak yakin anaknya bodoh. Saya takut lah. Saya takut perkataan ini akan naik ke lauh mahfuz. Dan bila ditanya oleh Allah, kenapa engkau keluar daripada mulut mak bapak ini? Adakah ianya diniatkan oleh mak bapaknya? Bila perkataan kata, ya, mak bapaknya memang niatkan aku ni, bodoh ni keluar daripada mulutnya sebab dia memang yakin yang anaknya bodoh. Takut-takut berlakulah seperti yang disebut oleh mak bapak. Jadi bukanlah kita nak mengugut-ngugut, nak menakut-nakutkan. Tapi inilah realiti yang ramai antara kita mak bapak muda, mak bapak lama terlepas pandang. Tolongnya mak bapak yang saya mulakan, ya, fikir positif. Justru sebutlah perkataan-perkataan positif dalam rumah tangga kita. Sebenarnya, perkataan yang mak bapak selalu sebut akan menjadi satu mental programming. Perkataan-perkataan ini akan memprogramkan minda anak kita. Kamu pandai nak, kamu hebat nak, kamu pandai nak, kamu rajin nak, kamu anak yang soleh, anak solehah, anak bertanggungjawab. Kalau ini yang kita sebut, perkataan ini akan memprogramkan minda anak kita. Dia pun rasa akhirnya akan yakin bahawa, yes, aku pandai, aku baik, aku soleh, aku solehah. Bukan kita nak mendidik anak kita jadi sombong. Ada sifat riya, ujub dan takabbur. Tetapi kita nak memprogramkan, memasukkan perkataan-perkataan ini sebagai doa yang sangat makbul. Ya, doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Therefore, berdoalah. Dan salah satu cara berdoa ialah dengan menyebut perkataan-perkataan yang baik-baik setiap kali dalam rumah tangga kita apabila berhadapan dengan anak-anak yang sangat kita sayang. Dan kata pakar-pakar psikologi, perkataan yang mak bapak sebut akan menjadi satu alat subliminal learning. Pembelajaran secara halus, secara tidak langsung, secara tanpa sedar. Subliminal learning. Pembelajaran tanpa sedar. Dengan halus saja. Ya, dengan pelan-pelan menusuk ke kalbu. Kamu kan budak baik. Kenapa tak angkat sampah ni ke dapur nak? Kamu kan rajin. Kamu mesti boleh bantu tolong cuci pinggan ni selepas makan. Kamu kan budak bertanggungjawab. Tolong adik tu. Tengok adik. Ya, macam mana adik punya homework semua. Ya, kamu kan budak yang adil, budak yang baik, anak yang soleh. Janganlah suruh abah cakap tentang solat baru kamu nak solat. Kamu kan budak baik. Kamu anak soleh. Kamu anak soleh. Kamu anak soleha. Kamu anak baik. Kamu anak pandai. Ini yang kita sebut. InsyaAllah. Jadi saya sebut benda yang positif ni sebab ramai di antara warga negara kita yang acap kali tersebut, menyebut ataupun sengaja sebut. Tersebut tu tak sengaja lah. Menyebut tu kadang sengaja. Kadang memang sengaja sebut. Dia nak bagi sedar ni. Saya memang sengaja sebut supaya dia tu sedar sikit. Memang bodoh dia. Memang bodoh. Kalau lah disebut dengan penuh emosi dan diamikan oleh malaikat pula waktu tu, jahanam anak kita. So ibu bapa yang saya mulakan, jangan sebut perkataan negatif dalam rumah tangga mulai saat dan ketika ini. InsyaAllah. Yang kedua. Yang ketiga, betul berkomunikasi dengan anak-anak dengan cemerlang ialah padam rekod lama yang terbentuk dalam pemikiran anak. Baiklah, mungkin mak bapak ada dah terlanjur cakap, ya, tersasar mengatakan anak ni mungkin bodoh, jahat, degil, slow, ya,
muka tepung gomak, ya, macam-macam dia punya perkataan-perkataan yang tak elok, macam nak padam. Selagi kita tak padamkan rekod lama yang terbentuk dalam fikiran anak, maka tidak boleh masuk fikiran-fikiran yang positif. Kalau dia yang saya yakin dia bodoh, dia tak akan boleh terima hakikat dia pandai. Kalau dia terima hakikat, ya, dia yakin dalam kepalanya dia jahat. So, mak bapak sebut jahat, nenek sebut jahat, cikgu tadika kata dia jahat, abang kakak kata jahat, orang sebelah kata jahat, penyamun datang rumah dia pun kata kau jahat, penyamun datang pun kata dia jahat. Jadi macam mana? Tengok tu. Jadi kalau rekod dalam kepalanya kata jahat, jahat dah ratus kali terbentuk dalam kepalanya, takut-takut ribu, ya, maka macam manalah cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah, ya, mak bapak nak didik anak jadi pandai, jadi baik kalau perkataan ataupun rekod yang terbentuk dalam kepalanya ialah jahat, 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 jahat. Nampak tu? Kena padam dulu. Macam mana nak padam? Ini dia. So, ikut pengalaman saya sikit-sikit, ikut pengajaran orang lama banyak-banyak, ikut kajian orang yang bijak pandai dalam bidang ini, mereka mengatakan bahawa cara yang terbaik untuk padam rekod dalam kepala anak kita ialah pertama, kita doakan kepada anak kita, ya? Kita doakan kepada anak kita dengan doa-doa untuk membugarkan mindanya. Segar bugar, jadi kita gunakan perkataan membugarkan mindanya, ya, untuk merangsang mindanya. Ibarat tanah, kalau kita nak tanam pokok, kita kena gemburkan. Jadi dengan doa tadi mudah-mudahan otak anak kita akan digembur. Jadi bila disebut perkataan yang positif, mudah lekat, ya, dalam cangkulan ataupun tanah yang digembur dalam minda itu. Batas-batas dalam minda. Boleh bahasa sastra kita. Batas-batas dalam minda mudah menerima benih-benih cantik yang akan ditanam oleh ibu bapa atau sebarang orang lain di dalam kepala anak kita. So kita baca doa, embus kat kepala anak kita. Lepas tu mak bertobat, bapak bertobat, minta maaf. Ya, contohnya katalah anak kita nama Ruslan. Ruslan, ya, ingat tak dulu mak dengan abah selalu cakap yang kamu bodoh, kamu bongok, kamu goblok, kamu kalau WhatsApp, kamu benar tak? Banyak kali. Sebenarnya kamu bodoh ke pandai? Anak kan sebenarnya jawab, entah. Mungkin bodoh lah. Mak tahu cakap bodoh. Ajinlah. So mak dengan abah nak minta maaf. Apa yang mak abah cakap dulu sebenarnya silap. Sebenarnya tak betul. Kami tersilap. Kami telah tersasul. Kami sebenarnya mengikut emosi. Kami masa tu tengah marah. Kamu sebenarnya pandai. Abah dengan mak silap. Mak abah minta maaf. Jadi perbuatan mak bapak minta maaf ini akan merangsang emosi anak. Just imagine, mak dengan ayah minta maaf pada anak atas sebab mereka telah tersasul menyebut perkataan-perkataan yang tak elok. Kemudian terangkan, mak dulu cakap kamu bodoh sebab tindak tanduk kamu macam budak yang tak pandai. Walaupun sebenarnya anak mak sangat pandai. Anak mami, anak umi ini sangat bijak. Jadi budaknya akan faham. Oh, selama ni bila sebut bodoh, jahat itu, bukan dia bodoh. Perbuatannya yang bodoh. Tindak tanduknya tak betul. Maaf yang dulu, sebut yang baru. Bagi contoh pula. Kamu pandai. Contohnya, kamu telah buat ini. Kamu periksa, dulu dapat 29%, sekarang dapat 31,5%. Satu peningkatan yang amat hebat. Nampak? Dia pun kata, aku dah naik lah sains aku daripada 29 naik ke 31,5. Allah, nasib baik aku tiru orang sebelah. So, inilah contoh-contoh, ya, bagaimana kita nak memadam rekod lama yang terbentuk dalam kepala anak kita agar anak kita berfikir secara positif dan mudah-mudahan, ya, mak bapak yang dah mula fikir positif tentang anak-anaknya akan dapat menularkan fikiran ini ke dalam minda anak-anak. Dan seterusnya mereka akan bentuk satu keyakinan diri yang lebih. Langkah atau petua nombor 4. Ini dia. Ini penting sangat lah. Penting sangat. Ya. Banyakkan belayan positif. Ya. Dah tadi tu kita kata langkah nombor 2 tidak apa? Jangan sebut perkataan negatif. Tapi ini banyakkan belayan positif. Belayan positif ni kalau ikut kata ulama ialah kaedah at-targhib. Kaedah yang menyeronokkan anak-anak. Beri hadiah. Beri puji-pujian, peluk cium dia, puji dia depan kakak, abang kakak, dia berpada-pada supaya mereka rasa seronok, bangga tapi tidak sombong.
Kakak Long, kakak Long Nur Hidayah, tadi kan adik Syakir kan, dia tolong mak kan kemas meja tau. Si kakak pula, iya. Si adik pun senyum. Takkanlah adik jadi sombong. Adik takkanlah dengan pujian itu jadi sombong. Adik akan bangga. Sebab bantuannya, khidmatnya yang amat kecil, tapi telah dibelai secara positif oleh ibunya di depan kakaknya. Dan kakak pun kata, iya, pandainya adik kakak. Dia peluk pula. Ini dia kaedah at-targhib. Belayan, puji-pujian yang ikhlas. Dengan contoh-contoh yang nyata. Yang anak dapat lihat dengan hatinya. Anak dapat lihat dengan matanya. Anak dapat lihat dengan telinganya. Boy, ada ke tengok dengan telinga? Yes. Sebab kalau nak tengok, kena dengar dulu. Kena dengar apa yang mak cakap. Bila mak cakap, dia rajin. Oh, rajin. Contohnya, dia susun pinggan atas meja. Oh, itu rajin ya. Jadi dengan telinga, pergi ke mata, pergi ke hati. Oh, yes. Itu targhib. Kalau patut bagi hadiah, bagi hadiah. Oleh kerana anak abah ni rajin, sembahyang on time, maka petang ni abah nak ajak makan kat luar. Kamu boleh minta apa yang kamu nak. Abah pun nak belikan kamu aiskrim yang paling mahal, yang harganya tak lebih daripada RM1 2 contoh. Lantaklah apa pun kita nak bagi hadiah kat nanti, yang munasabah, yang berpatutan, yang tidak keterlaluan, insyaAllah. So ini at-targhib berbanding dengan tarhib. Asyik marah, asyik rotan, asyik degil, asyik kata orang tu, tengking dan sebagainya. Ini kaedah tarhib. Sebenarnya kedua-duanya perlu dalam rumah tangga. Artinya kaedah at-targhib, iaitu kaedah yang menyeronokkan, membanggakan, membahagikan, perlu. Ini namanya positive reinforcement ataupun the carrot approach towards communication. Kaedah memberi dia gula-gula, memberikan dia, kalau macam itu carrot lah, ataupun lobak merah, berbanding dengan the cane ataupun the stick approach, rotan, marah. So kata-kata ulama muktabar menasihatkan kita, kalau nak didik anak 80% kaedah at-targhib, kaedah positif, kaedah yang menyokong, merangsang, dan 20% kaedah at-tarhib, di mana kita marah, kita hukum, kita rotan, atau kita potong dia punya elawan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk berkomunikasi dengan anak-anak, banyakkan belayanan positif, banyakkan kaedah at-targhib. Yang penting apa? Mak bapak fikir positif. Fikir positif terhadap anak-anak, supaya anak pun bersangka baik terhadap dirinya dan sentiasa positif terhadap dirinya dan orang lain. InsyaAllah. Petua kita yang kelima, untuk kita berfikir dan bertindak positif terhadap anak ialah dengar dengan aktif dan teliti, setiap gelagat, perkataan, tindak tanduk anak kita. Dengar dengan aktif dan teliti. Tindak tanduknya kita kena dengar. Maksud tindak tanduk ni ialah perbuatan dan cakapnya. Sebab anak-anak akan bertindak dan bercakap. Anak-anak akan berbuat apa pun dengan bercakap. Mereka ni banyak karenanya, banyak bisingnya. Dan saya cukup seronok bila rumah tangga yang riuh dengan suara anak-anak. Sebab anak-anak yang riuh ini, anak-anak yang masih kecil, anak-anak belum akil balik, tu dia. Akan sentiasa diiringi dengan ribuan malaikat-malaikat yang menjaga anak-anak ini. Cantik tu. Dan setiap anak yang belum akil balik, bila berbuat baik, pahalanya terus pergi ke mak bapak mereka. Kan cantik tu. Jadi mak bapak yang saya mulakan, dengar dengan aktif dan teliti. Bila dengar dengan aktif dan teliti ni, artinya mak bapak dengar dengan mata. Keduanya, dengar dengan hati dan emosi. Ketiganya, dengar secara intelektual. Akhir sekali barulah dengar dengan telinga. Kita biasa dengar dengan telinga. Tak. Orang yang hebat, mak bapak yang sentiasa berfikiran positif. Mak bapak yang fikir positif, dia dengar dengan matanya. Artinya kadang-kadang bila mak tu utamanya tengok tindak tanduk anak, dia akan dengar banyak rintihan, banyak komplain, banyak emosi dan perasaan yang dipantulkan daripada wajah mereka dengan tak sebut pun perkataan. Bila mak tengok jana, dia tahu anaknya hibah, anaknya kecil hati, anaknya merajuk, anaknya sebenarnya tension, anaknya sebenarnya patah semangat, anaknya sebenarnya lapar, anaknya nak buang air kecil. Anak tak cakap pun, mak tengok dan mak dengar mesej-mesej. Ini dia. Tapi mak sangat hebatlah. Maka tidak terperanjatlah
Kenapa Rasulullah SAW menyarankan semua makhluk, semua insan, semua anak-anak melebihkan mak 3 kali ganda daripada ayah masing-masing. Hebat, ya? So, dengar dengan teliti, dengar dengan aktif, dengan mata, dengan hati, dengan emosi, dengan intelek, dengan telinga. Ya. Jadi maksudnya apa? Kita beri perhatian yang sepenuhnya. Ya. Bila anak berkata-kata, anak bertindak, anak nak tunjuk. Ya, kan? Bah. Lukisan Syazwan tak cantik kan, bah? Lukisan Amin ni buruk kan, bah? Buruk kan, bah? Abah yang tak konsentrate kata, buruk. Ya. Buruk kan, bah? Ya. Buruk ya, bah? Ya. Bapak tak konsentrate, bapak tengok bola, bapak tengok TV, bapak tengok surat khabar, bapak tengok muka mak. Jadi macam mana? Anak tadi sebenarnya minta dibelai. Dia dengan gunakan reverse psychology. Lukisan Amir tak cantik kan, bah? Bapak yang tak tengok, ya. Bukan ya apa, dia tak tahu pun. Ya, betul ke, bah? Iya. Nampak? Kalau ini selalu berlaku, macam mana? Mak bapak kurang peka terhadap apa yang anak mereka lakukan atau sebut ataupun nak sampaikan. Betul tak mak bapak yang saya muliakan? Kalau adalah ibu bapa yang mendengar sekarang, saya yakin ramai yang bersetuju. Kadang-kadang kita terlepas pandang keperluan untuk lebih peka, ya, lebih aktif, ya, dan teliti dalam mendengar kata-kata anak-anak kita. Ya. Dan kalau kita mendengar dengan teliti itu, ada mak bapak kan bila anak nak cakap, dia akan terus bisik kat telinganya. Dan of course, kita mak bapak yang bertanggungjawab, janganlah kita melebihkan kawan, melebihkan tetamu daripada anak kita. Of course, kita wajib menghormati tetamu. Tetapi kalau kita cakap tamu, anak kita pula targetkan kita. Kita kata, minta maaf ya Tuan Haji, sebentar Haji, anak saya ni nak ada hal pula ni. Kita pun terus, rendahkan badan kita, cuba pasang kat telinga kita, bisik anak kita kat cuping telinga kita. Lepas tu kita, okey, minta kat mak kat dapur, ya, suruh mak goreng kopok banyak-banyak. Kopok kat luar ni tak cukup. Abah dengan pak cik ni memang suka makan kopok. Ya. So kita pun gitu. So anak minta. Bah. Minta kopok, bah. Kita boleh bagilah. Nyah, ambil satunya. Jangan kata kat dapur dia. Jangan, itu saya lama. Kan kalau anak pula menjigit, kat dapur mana bah, semua kat luar. Kan malu kita. Malu kita. Anak sekarang hebat, tak macam anak dulu tau. Dia cakap terus terang, dia jujur. Dia jujur bukan macam saya masa kecil. Saya masa kecil, kadang-kadang ada tetamu mak nak goreng kopok ke apa, kita pun teringin sangat goreng kopok. Tapi kat dapur, sekeping habuk pun tak ada. Semua dia bawa keluar. So kita kata, mak, kat dapur banyak. Kat dapur banyak. Tapi kita budak baik, kita pun pergilah ke dapur. Tunggulah orang cepat balik. Ya Allah, tunggulah cepatlah balik. Dan janganlah dia habiskan kopok sebelum dia balik. Kita doa kat dapur. Itu anak dulu-dulu. Anak sekarang jangan buat pasal. Kita beliak mata, dia beliak mata balik. Ataupun cakap, abah beliak-beliak mata depan orang ni pasal apa, bah? Kan malu kita. Artinya kita kena dengar dengan aktif, dengan teliti, ya. Beri perhatian sepenuhnya pada anak kita dengan meminta maaf pada tetamu, pada orang depan kita, siapa-siapa pun, hatta bos kita depan kita pun, excuse me bos, ya. Ni ada hal anak saya nak cakap, minta maaf kepada abah, ya. Sangat tak ada bos pun akan kecil hati, tak ada ketua yang akan marah bila kita menghormati anak kita dengan mendengar apa yang dia nak cakap. Tapi ramai orang kesian, macam tak kisah apa nak dia cakap. Yelah. Ya. Abah tahu ni, abah tengah cakap ni kat telefon. Ya, nanti. Kesian, ya. Kesian anak ni. Sebab budak, dia tak boleh sabar macam orang tua. Mungkin kita sedang berinteraksi dengan orang tua. Orang tua mudah faham dan sabar. Anak-anak tidak. Therefore, anak-anaklah patut diberikan perhatian. Of course, kena didik anak kita. Masa abah cakap dengan orang, kalau boleh, jangan kacau abah bercakap. Tetapi kalau penting, boleh cakap ke abah dengan bisik kat telinga abah. Dia. So kita dengar apa yang anak cakap, dengar isi perkataannya, fahami perasaannya. Sebab kebanyakan anak tak dapat memahami emosinya. Lantas itu dia terpaksa mengeluarkan kata-kata yang berbagai-bagai jenis, ya, yang kadang tak tentu hujung pangkalnya. Sebab anak tak faham tentang emosinya. Jadi mak bapak kena mendengar dengan teliti dan menjelaskan agar anak-anak kita faham dan membesar dengan kefahaman mengenai emosi yang dilalui semasa kecil. Mudah-mudahan dia akan menjadi orang dewasa yang bijaksana dan berhikmah, insya-Allah. Tapi ingat, fikir positif mengenai anak-anak kita. Jangan tengok budak ni nakal sangat, ngacau aja. Orang cakap dia nak cakap, orang cakap. Tak. Ya, memang begitulah anak-anak.
Langkah atau petua yang nombor 6. Gunakan teknik penyampaian yang berkesan bila kita berkomunikasi dengan anak-anak. Di antara teknik-teknik yang berkesan untuk berkomunikasi anak ialah pertama, kita kena cakap dengan khusus dan jelas. Bukan dengan orang tua, orang dewasa yang banyak pengalaman. Kalau kita cakap ke anak kita yang remaja, ingat, jangan balik lewat. Kan Abah dengan Mak dah cakap jangan balik lewat. Mereka tahu, lewat means sebelum pukul 10 malam. Sebab kita dah ajar mereka sejak kecil. Lewat means sebelum pukul 10. Tapi kalau anak tu umur 7 tahun, 8 tahun, jangan balik lewat. Itu tak ada maksud, tak ada mana. So, terangkan, Abah nak kamu balik sebelum pukul 6.30 sebab kita nak makan sebelum maghrib. Lepas tu kamu kena mandi sebab kita nak pergi sembahyang di surau di masjid. Pukul 7 suku waktu maghrib. Faham tak sayang? Ni artinya khusus dan jelas. Ini teknik penyampaian yang berkesan. Sebab ramai mak bapak bercakap pada anaknya, macam-macam dia cakap, tapi umum dan kabur. Contoh, kamu pergi sekolah baik-baik, jangan gaduh-gaduh. Baik-baik tu apa? Kamu pergi naik basikal tu baik-baik. Baik-baik tu apa? Baik-baik tu apa? Segala maklumat ataupun perkataan yang disampaikan yang tidak boleh digambarkan oleh minda, artinya itu penyampaian yang kabur dan tidak membawa kesan kepada anak-anak. Jadi banyak atau ramai mak bapak bercakap nasihat pada anak, langsung tak ada kesan sebab terlampau kabur. Kamu pergi mengaji jangan nakal-nakal. Faham? Faham tak? Faham apa? Jangan nakal-nakal. Nakal-nakal tu apa? Nakal-nakal tu apa? Kadang-kadang pada anak, cubit kawan bukan nakal. Sorokkan songkok kawan bukannya menakal. Letak satu kasut kat tong sampah, satu kasut kat pergi, itu bukan nakal, itu gurau, dia kata. Nampak? Jadi kita kena jelaskan apa maksud jangan nakal-nakal. Pergi mengaji, janganlah sorokkan kasut-kasut orang. Abah dengar kamu pernah sorokkan kasut orang. Itu perbuatannya nakal, susah orang nak cari. Nanti orang sampai lewat balik. Sebab nak mencari kasut dia, kesian dia. Sedih mak bapak ingat kasut dah hilang. Kita terangkan. Itu nyatakan dengan jelas dan khusus. Apa kita nak, kita kena sebut. So, dan satu perkara yang penting adalah nyatakan serta-merta, jangan kita memendam perasaan. Ramai mak bapak dia mendam perasaan. Dia berharap masa akan mengubat penyakit atau masalah anaknya. Anak yang nakal-nakal, yang mencarut-carut, yang bising-bising, kata tak apalah, nanti dia dah besar sikit, tentu dia tak bercakap perkataan-perkataan yang kotor-kotor ni, perkataan yang kita melarang ni. Adakah macam itu mak bapak? Seperti seorang ayah yang pernah jumpa saya lah, sebagai contoh pengalaman sikit lah. Dia minta nasihat, Tuan Haji tolonglah, kaunsul anak saya ni, saya dah tak tahu macam nak nasihat. Saya pun tunggu-tunggu mana anak dia. Mana anak tadi tu? Ya Allah ya Tuhan, ingat anak umur 17 tahun. Anak umur 7 tahun disuruh kaunsul. Dia dah tak sanggup nak nasihat anak yang baru berumur 7 tahun. Bayangkan Tuhan. Bayangkan macam mana tak filunya saya kata. Kalau dah mak bapak give up, anak 7 tahun give up, siapalah yang nak tolong anak dia? Saya bukan bapak budak itu. Bukanlah kita tak nak tolong. Tapi setakat mana yang saya boleh bantu? Berapa minit, berapa jam saya boleh bantu? Yang mak bapak yang berjam-jam, ribu jam dengan anak, dah give up. Macam mana bapak orang yang handsome ini? Dapat tolong anak orang? Contohnya. So, satu dia apa? Khusus dan jelas. Kemudian sebut serta-merta, jangan pendam dalam hati. You kena sebut segera agar anak faham. Ada mak kadang-kadang ditunggu bapak balik petang. Bapak balik petang. Bapak balik waktu petang, barulah dia report. Bah, tadi budak ni kan pergi tidur pukul 8 kan. Tadi kan dia malas, dia bangun lewat, gini-gini. Allah kesiannya. Perbuatan pukul 8 pagi, kena marah pukul 8 malam, kan kesian, kan tak patut. Sebab mungkin kat tengah-tengah tu, dia dah buat kerja yang baik. Dia buat homework dengan bagus. Dia sembahyang zuhur, asar, maghrib. Dia elok dah. Tetapi oleh kerana ada buat silap pukul 8 pagi, kena marah pukul 8 malam. Kan emosional budak tu. Kan kecil hati. Aku buat baik pun kena marah juga just because pagi tadi. Nampak? So itu sebenarnya mak bapak yang saya muliakan. Kesilapan kena ditegur serta-merta agar anak sedar bahawa dia silap. Keduanya, agar kita tidak hukum dia selepas dia buat benda yang baik-baik. Atau kita buat bagi hadiah kepada dia selepas dia buat jahat. Pagi tadi dia buat baik. Tapi pukul maghrib-maghrib dia kacau adik ni.
Kacau sebab pagi punya pasal buat baik. Dia pun, mak berkata, pagi tadi bagus bah. Mak pun bagi hadiah. Bapak pun bagi hadiah sebab dia buat baik pukul 8 pagi. Tapi pukul 7 malam dia dah buat nakal. Nampak? Jadi, baik hukuman ataupun ganjaran kenalah diberi serta-merta. Nyatakan serta-merta agar anak faham dan tidak terusik emosinya. Ya, kalau diberi ganjaran ataupun hukuman pada waktu yang tak sesuai. Ya, okey. Dan jangan buat penilaian awal-awal tentang anak. Belum habis anak cerita, kita dah marah dia. Belum habis anak nak terangkan kenapa dia bergaduh dengan kawan, kita terus rotan dia. Itulah kau. Kan mak nak kata jangan gaduh. Padahal anak nak cakap. Dia kacau saya sekali mak, saya sabar. Kacau 2 kali mak, saya sabar. Kacau kali ke-6 mak, saya sabar. Tapi bila 7 kali kacau baru saya tolak dia mak. Jatuh dia mak. Mak tak dengar pun yang tu. Sebab, tadi kan mak, saya tolak orang mak. Dia jatuh mak. Lepas tu cikgu marah. Itulah kau. Terus mak, bangga. Mak, bapak yang saya mulakan. Para pendengar yang saya mulakan. Ada tak kadang berlaku begitu? Nah, jadi itu maksud saya, jangan buat penilaian awal-awal sebelum kita mendengar dengan sepenuhnya cerita ataupun penyampaian yang ingin disampaikan oleh anak-anak kita. Dan ingat ya mak bapak yang saya mulakan, bila kita nak menyampaikan sesuatu kepada anak kita, kena konsisten, kena istiqamah. Jangan hari ini kita marah anak kita balik pukul 7 malam, semalam balik pukul 6.30 kita marah sebab lewat. Hari ini pukul 7 malam kita senyum, kita tak kisah. Besok 7 suku pun kita tak marah. Lusa pukul 7 kita marah. Ini tidak istiqamah, tidak konsisten. Anak confused dan akhirnya anak jadi kurang ajar atau mula berbohong untuk mengelakkan kena hukum. Sebab dia tak tahu. Aku ni okey ke tak okey balik lewat. Kadang-kadang kena marah, kadang tidak. Jadi kalau dia balik lewat, dia akan tipu bahawa dia tak lewat sebab tak kena marah. Nampak tak? Ini dia. Dan selaraskan maklumat ataupun isi yang kita nak sampaikan tu dengan cara kita menyampaikan. Ya, maklumat dengan cara kena betul. Kalau sayang, tunjukkan sayang. Ini kita sayang tapi tak kata, "Hey, kenapa marah-marah Andi ni? Abah sayang kamu tau. Abah sayang kamu tau. Kenapa macam ni?" Dekat abah sayang jurit-jurit. Gila abah ni. Kalau abah sayang, abah cakap lemah lembut lah. Itu maksud saya. Selaraskan maklumat yang kita sampaikan dengan cara penyampaian. Nombor 7, mak bapak yang saya mulakan. Selesaikan semua masalah dalam rumah tangga mengenai anak-anak ni secara bersama. Anak libatkan sama, mak bapak terlibat sama dalam mengemudikan, menyelesaikan sesuatu situasi atau masalah. Ini sebenarnya akan merangsang anak-anak untuk belajar maksud syura, maksud mesyuarat, maksud kerjasama, maksud buat kerja secara jamaah. Inilah satu aspek komunikasi yang kita nak terapkan dalam diri anak kita. Buat apa pun secara berkumpulan nak, secara jamaah nak, secara gotong royong nak, barakat nak. Ya, dapat keberkatan. Allah suka kita buat cara bersama. Jadi, salah satu perkara yang paling penting adalah selesaikan masalah cara bersama sebab takut-takut mak kata lain, bapak kata lain, anak pula kata lain. Tak ngam, tak synchronize. Ya. Ada kawan saya tu kerja kat Synchro Sound. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Okey, selesaikan masalah secara bersama. Nombor 8. Petua berkomunikasi dengan anak yang ke-8 ialah nyatakan tidak boleh ataupun tentangan kita terhadap anak-anak ni secara hikmah. Memanglah kadang-kadang kita terpaksa mengatakan no. We must say no to some of our kids' demands. Ya, kadang-kadang kehendak dia memang kita tak boleh nak penuhi sebab kita tak mampu, sebab kita rasa bahaya. Anak kita tingkatan 2, ya, nak pergi merantau Semenanjung Tanah Melayu dengan naik basikal. Tingkatan 2 14 tahun dengan kawan-kawannya 7 orang. Macam budak lelaki lah, of course. Sanggup mak lepaskan mak? Budak tingkatan 2 13 14 tahun nak mengelilingi Tanah Melayu dengan naik basikal. Dia nak ikut Datuk Hassan Nawawi yang Datuk basikal tu, yang menjelajah dunia naik basikal. Contoh kata. So kita kata abah bukan tak mahu izinkan, tetapi bahayanya lebih banyak nak daripada kebaikan. Sangat bahaya. Satu, ya, kamu semua memang tidak boleh bertanggungjawab tadi kamu sebab kamu masih kanak-kanak 14 tahun. Ya, kamu pun belum akil balik.
semua dosa-dosa mak abah yang tanggung. Ketiganya, kamu masih tak tahu gini. Keempatnya, kamu tak banyak pengalaman. Kamu ini, kalau orang kacau, orang kidnap, orang nak buat aniaya, macam-macam. Kita terangkan kenapa yang kita tidak izinkan. Sebenarnya abah bukan tak nak izinkan, tapi kalau kamu sekadar nak pergi berkelah ke Batak Rabit, ya, daripada Teluk Intan ke Batak Rabit, abah rasa abah boleh izinkan, ya. Kalau 7 orang elok-elok, yang tak baik-baik semua abah tahu, itu okey. Ini nak merabit-rabit satu negara macam mana? Tak boleh ke Batak Rabit boleh. So berikan alternatif kepada perkara yang ditegah. Abah bukan tak bagi kamu lagi-lagi dalam rumah, tapi dalam rumah kita sempit, ada meja, ada kursi, ada barang-barang yang mak kamu ni, itulah mak kamu ni lah antik. Mak kamu antik, jadi mak kamu ni suka mengutip barang-barang antik macam dia juga. Inilah masalah mak kamu ni. Ini macam mana kamu nak lagi dalam rumah ni? Itu banyak abah kata, kalau nak berlagi sayang, jangan berlagi dalam rumah, lagi kat Padang. Mari kita pergi Padang. Artinya, janganlah kita apa nama kata tu mengatakan tidak boleh dengan tidak ada alternatif. Abah kata jangan lari dalam rumah. Stop kat situ. Anak pun terpinga-pinga. Habis apa aku nak buat? Boring ni. Anak panjat-panjat. Ya, panjat kursinya. Jangan panjat-panjat. Dah. Budak tu budak pandai, budak aktif. Jadi apa alternatifnya, mak? Bapa, apa alternatif? Itu dia. Jadi kalau kita mengatakan tidak boleh untuk anak-anak ni, kita kena nyatakan alternatif agar dia dapat faham bahawa, oh, yang ini aku boleh buat, ini aku tak boleh buat. Ya? Baik anak tu umur 3 tahun, 4 tahun, ataupun anak umur 30, 40 tahun, kita kena bagi alternatif. Ya? Yang abang bukan tak nak pergi ke Bali, ya, tapi sebab abang nak ajak awak ke Beijing, jadi tak payahlah ke Bali, ya. Bali tu kita boleh beli banyak-banyak, berapa kilo pun boleh kat Ipoh. Contohnya, ya. Jadi kita bagikan alternatif. Isteri kata, oh okey wak, tak ke Bali, kita ke Beijing. Alhamdulillah. Dia tak tahu Beijing tu kat mana, ya. Ini dalam konteks ini, dalam hubungan ini, sebaik-baiknya mak bapak bila kita cakap, kita kena selaraskan dengan perbuatan kita. Agar apa yang kita cakap akan menyokong apa yang kita buat. Apa yang kita buat akan menyokong apa yang kita nasihatkan secara lisan. Ini penting sangat. Yang disebut sebagai nasihat secara dakwah bilhal. Artinya kita menyeru kepada kebaikan dengan tindak tanduk, dengan teladan, dengan contoh yang jelas. Cakap supaya bikin, mak. Yang ke-12, ini penting sangat. Ya, penting sangat. Yang ke-12 ni sebenarnya saya dah sebut juga, kita kena didik anak kita dengan mengambil kira perbezaan anak-anak. Mak bapak yang adil akan membezakan anak-anaknya. Saya ulang balik. Mak bapak yang adil akan membezakan anak-anaknya. Sebab anak kita berbeza-beza. Kalau kita nak adil, kita kena melayan anak kita berbeza-beza. Oleh kerana anak sulung, anak nombor 2, anak nombor 3 berbeza, anak bongsu, anak tengah berbeza, anak lelaki, anak perempuan berbeza, kita kena bezakan mengikut keadaan mereka. Ya? Khatibun nasa ala qadri ukulhim. Berbicaralah kepada manusia, kata Nabi, mengikut situasinya, mengikut keadaannya, mengikut kepandaiannya, tahap penerimaannya. Jadi kita kena beza-bezakan semasa berkomunikasi dengan anak-anak, mengikut perangai mereka. Yang patut kita keras, kita keras. Yang patut kita lembut, kita lembut. Mengikut kesesuaian. Itulah hikmah. Itu petua nombor 12. Dan petua yang terakhir ialah kita kena berdoa secara khusus untuk dapat mendukung, menyokong, merangsang komunikasi kita dengan anak-anak kita. Dan doa ini sebagai salah satu aspek komunikasi kita dengan Allah, untuk dapat berkomunikasi dengan anak-anak dengan cemerlang. Sebab kata ulama, kalau kita ada masalah hubungan dengan manusia, semak dulu hubungan kita dengan Allah. Jadi untuk memastikan hubungan kita dengan Allah baik, kita banyak berdoa. Kita doakan untuk anak kita, doa penerang hati, doa pelembut hati, ya. Itu sesuatu kaedah, ya. Yang keduanya ialah apa yang mak bapak fikir adalah doa. Jadi mak bapak fikir yang positif. Mak bapak fikir yang positif mengenai anak-anak. Yang ketiganya,
Apa yang mak bapak sebut adalah doa. Jadi mak bapak kena sebut kat rumah benda-benda yang positif di samping fikir yang positif. Yang keempatnya, apa yang diulang-ulang selalu akan menjadi realiti. Jadi apa pun yang kita ulang-ulang kat rumah, itulah yang akan berlaku. Jadi mak bapak yang saya mulakan, ini dia 13 kaedah berkomunikasi dengan cemerlang dengan anak-anak kita yang kita amat sayang. Yang pentingnya, apa yang mendasari kepada ke-13 prinsip-prinsip ini ialah mak bapa wajib berfikir positif dan melayan anak secara positif, sebab anak akan bertindak demikian. Saya petik kata-kata seorang ulama, kalau kita melayan seseorang seperti adanya, dia akan begitu selamanya. Tetapi kalau kita melayan seseorang itu dengan cemerlang, dia insya-Allah akan menjadi cemerlang. Semoga betul-betul yang kita sampaikan ini dapat kita amalkan bersama dan dapat kita membentuk satu keluarga yang cemerlang, yang diredai oleh Allah SWT. Selamat maju daya, salam hormat, salam sayang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaman ini hanyalah ilmu dan fakta. Ia langsung tidak bernilai jika tidak diamalkan. Semoga anda mendapat hidayah dan taufik ke arah pembaharuan yang positif. Pembaharuan bermula dari anda. Selamat mencuba dan bertemu di lain kirim.